Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang mendengar sambil menonton CIC Podcast bersama saya, Sophie dan Fifi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama CIC Podcast. Untuk pengetahuan semua, CIC Podcast adalah salah satu program yang baru yang dibuat khas daripada CIC untuk mengupas isu hangat dan bermanfaat berkaitan kanak-kanak dan ibu bapa. Jangan lupa follow media sosial kami di CIC untuk info menarik sekarang. Social media CIC ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Okey, kalau untuk Facebook dan YouTube, nama dia sama je. Search je CIC Where Leaders Are Born. Kalau untuk Instagram, kita buat CIC Under Malaysia. Kalau untuk TikTok pula, CIC Malaysia. Jadi, apa yang kita nak borakkan hari ni? Kalau nak tahu, topik kita hari ni adalah jom buat checklist perkembangan anak anda bersama CIC. Okey, untuk topik hari ni, kita punya guest tak lain dan tak bukan Dr. Tia. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Okey, untuk biasanya kan, kanak-kanak nak pergi sekolah, ada parents yang risau, "Bolehkah anak dia pergi sekolah ni?" Mhm, Ataupun masih kecil lagi, tak mahu hantar sekolah lagilah. Tak mhm, apalah, tak payah pergi sekolah lagi pun tak apa. Tapi jom kita tengok checklist apa yang perlu untuk anak-anak pergi ke sekolah. Dah boleh ke pergi sekolah? Okey, normally lah kan, orang mhm, hantar anak pergi preschool, mhm. macam doktor hantar anak pergi preschool umur berapa? Since Mmm, dia bergantung sikit mhm sebab mhm. sebab saya banyak homeschool anak sebelum Oh, ni. okey. Tapi, 4 tahun setengah. Oh, 4 tahun Kena setengah. hantarlah dulu, Okey. Kalau macam dekat CIC, kita dah bermula daripada umur 3 tahun plus-plus. 4 tahun lah, maknanya 3 Mhm, tahun plus-plus tu, dan sehingga ke 6 tahun untuk preschool. Jadi, kalau untuk pergi sekolah, apa yang penting untuk ibu bapa sediakan untuk anak-anak? Untuk orang kata apa, prepare. okey, Ah. okey. So, kalau masuk umur tahun 3 tahun macam Mhm tu kan, mhm. okey. So, maknanya macam peringkat 0 hingga 3 tahun tu, Mhm mhm. anak ni kita kena faham first 6 years of their life, dia perlukan berdikari secara fizikal. Mhm. Okey. Bermakna dia perlu tahu mengurus diri dia. Okey. So untuk 3 tahun pertama tu, anak ni dia kan akan membina skill dia, Mhm. skill, motor kasar kan, Mhm. gross motor, berjalan, berlari, boleh melompat. Ya. Yang itu at least the first 3 years lah kita Mhm. boleh nampak. Mhm. And then dia akan refine lah skill-skill tu kan, antara 3 hingga 6 dia akan Mhm. refine, Mhm. skill-skill dia lagi laju Lagi ke, lagi ya. okey dia Mhm. lari, Dia berjalan dan level, sebagainya. naik level Yes, naik lagi kan? level, betul. Kemudian, dari segi, fine motor, Mhm. motor halus tu, adalah, sesuatu yang kadang kita dengar orang kata sensory play kan. Ya Okey, ya. sebenarnya itu sebenarnya untuk mengukuhkan lagi, fine motor skill mereka, Mhm mhm. yang sebenarnya akan memberi impact kepada dia nak menulis nanti, Mhm. nak pegang pensel, nak buat kerja-kerja yang macam tutup beg, zip, Pakai kasut, kasut. pakai kasut, Mhm. yes. So all these things, parents sebelum kita nak hantar anak pergi tadika tu, Mhm mhm. kita kena aware. Mhm. Ada checklist kan, macam ada Mhm. CIC ada Mhm. buat checklist perkembangan anak-anak. Ya. And juga Kementerian Kesihatan pun ada kan, dalam Mhm. buku tu kita Mhm. boleh check. Kenapa? At least secara range of umur anak tu kita tahu apa yang sepatut anak kita capai pada Mhm. peringkat ini, Mhm. perkembangan dia. Dan kita bantu anak untuk mereka berdikari. Mhm. You said, help me to do it myself. Maknanya Mhm. you don't do it for them, bantu anak untuk berdikari. Mhm. So contoh di rumah, untuk sediakan dia, contoh di rumah kalau anak tu boleh, cara dia nak pakai baju sendiri, dia Mhm. nak serve makan dia sendiri, dia Mhm. nak berdikari macam tadilah nak pakai kasut, nak letak beg dan sebagainya, kita memudahkan, facilitate untuk mereka dia boleh nak buat. How? Mhm. Biarlah, contoh barang-barang tu child friendly, Mhm. Mhm. level untuk dia sangkut beg ke apa semuanya, child punya level. Mhm. Dia nak gosok gigi, ada tangga, stool kalau tak ada sink kecil. Mhm. So, kita kena fikir bagaimana saya sebagai ibu dan ayah ni nak bantu anak berdikari secara fizikal. Mhm. Mhm. Okey, dah the next question ke saya boleh Boleh boleh, okey. saya teruskan. Saya ni kadang dah bercakap Mhm. dia tu Mhm. ya. Okey. Kemudian, persiapan emosi. Okey, Mhm. satu benda yang penting, kadang kita tak nampak, kita ingat emosi ni kita kena explain dekat anak kan, don't be sad, don't cry.
But the thing is sometimes actually the first 3 years they don't Mm, understand that. hmm, Jangan kata the first 3 years sampai ke umur 6 tahun kan dia tak faham mm, what is the meaning of don't cry, don't be sad. Because anak ni katalah dia tengah menangis, dia tengah marah, dia tengah happy, dia tengah sedih, dia sedang merasai mhm, perasaan itu, mhm, emosi tu. Dan bila dia ada perasaan-perasaan macam yang sedih, menangis dan sebagainya, marah tu, kita ni sebagai ibu dan ayah harus bantu mereka regulate emotion mhm, dengan cara kita co-regulate dengan dia. hmm, Okay, so maknanya bukan through explanation tau, tetapi through kita pun tenangkan diri kita mhm, dan kita tenangkan anak. Kita nak tenangkan anak. So ini Mama Tia rasa adalah skill yang kita kena persiapkan anak kita. Because mhm. bila dia masuk sekolah, dia macam satu alam yang berbeza, Berbeza. dia ada orang luar, Ya, dia ada akan pengaruh kawan dan mhm, mungkin masa tu dia akan rasa tak sedap, tak selesa, ya, all this feeling. ya, But are they safe in their own body? mhm, Are they safe with us at home? ya. Yes. Betul. Emosi tu memang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kan, bila kanak-kanak tu dia tak selesa, bukanlah dia Mm-mm. tak selesa, ni apa, pengalaman baru bagi dia, Mm-mm. perubahan daripada rumah sampai pergi kat tempat lain. Jadi tak Mm-mm. kenal siapa, tak pernah jumpa, dia rasa tak selamat, jadi dia akan menangis dekat sekolah. Bila dia menangis tu parents pun akan mestilah risau kan, Mm-mm. boleh ke tak anak dia nak sekolah. Jadi kalau macam contoh, tak boleh pergi hantar sekolah ni, tak boleh sebab dia menangis. Mm-mm. Dan pergi try sekolah lain pun Mm-mm. menangis juga sebab sebenarnya dia belum selesa. Yeah. Saya pernah ada pengalaman, yelah kita dah 13 tahun kan, memang setiap tahun memang ada budak yang akan menangis. Mm. Setiap tahun memang akan ada. Bawa ke sebelah kanan, bawa sebelah kiri dan Yeah. ada juga yang akan menangis sebulan straight, Masya Allah. 3 bulan straight. Kalau dulu-dulu paling lama sekali, tak tahulah orang percaya ke tidak, tapi anak tu menangis 6 bulan straight. Macam contoh kelas dia 8, pukul 8, pukul 12, dia menangis daripada pukul 8 sampai pukul 12. 6 bulan tau. Tapi itu mungkin ada parents yang mungkin nampak macam benda tu biasa. Ada parents mungkin tak biasa tau. Jadi parents pun kena macam kena tanya kat teacher, okey ke Mm-mm. tak? Tahu anak tu okey ke tak? Janganlah kalau saya cakap macam tu, okey biar je lah dia dekat Mm-mm. sekolahan. Tapi parents kena tahu jugalah, sekolah tu okey ke tak, apa ke kan. Tapi yang menangis ni dia rasa tak selesa. Dia Yeah. rasa tak selamat. Bila dia Mm. dah rasa selamat, okey, tak ada apa Yes. masalah. Yeah. Tapi kan doktor, yang Mm. menangis ni kan doktor, Mm. adalah budak-budak yang sangat pandai. Itu pengalaman-pengalaman saya lah. Kalau Masya yang Allah. menangis, dia datang tu Mm. kan, dia start menangis. Mm. Apa pun dia tak nak buat, dia nak menangis je. Mm. Itu yang pengalaman saya, mereka akan lebih advance daripada orang lain. Hmm. Wow, kan? Dia pandai, cuma emosi dia tu, dia Ya. belum settle lagi. Belum Mm. settle. Bila dia dah rasa macam, okey, okey dah okey dah. Esok Mm. dah tak perlu nangis dah. Yeah. Yang sebulan dia nangis hari tu, tiba-tiba boleh okey. Ah. Itulah. Mm. Emosi tu memang penting lah kan. Jadi kalau macam tadi, doktor cakap ada motor halus, ada Mm. motor kasar. Mm. Okey, kalau untuk motor kasar kita tahu it's a physical. Kita Mm. boleh nampak. Mm. Dia berlari, dia Mm. melompat, of course Mm. lah kan. Berjalan. Itu mesti kita dah tahu. Kita pergi klinik pun, Mm. nurse akan bagi tahu kan. Yeah. Uh, umur berapa bulan dia boleh ni, berapa bulan boleh duduk kan. Mm. Tapi yang motor halus ni kadang-kadang Mm. kita terlepas. Mm. Kadang-kadang parents pun ingat motor halus tu hanya untuk alah untuk menulis je, nanti pun diorang boleh menulis juga kan. Kalau kita Mm. tak ajar daripada awal pun mereka akan boleh menulis kan. Mm. Tapi untuk motor halus ni sebenarnya fokus. Mm. Itu sangat penting. Sambil mereka buat kerja-kerja contoh-contoh apa aktiviti-aktiviti motor halus kan. Mm. Um, Sangat-sangat senang macam pegang pasir Mm. kan. Apa lagi yang macam dia simple Mm. tapi parents tak nampak macam benda tu besar kan. Yeah, yeah. Macam pegang pasir, Yes, yes, yes. pegang makanan Mm. Mm. kan. Dia nampak macam simple tapi parents rasa macam perlu ke? Ya, ya, ya. Ha. Actually iyalah sebab mungkin parents, yang tak aware, Ya, mereka ya, tak sedar yang ya. impact sensory Uh-uh. play tu sebenarnya macam senses
kita kan ada 5 deria kan Mhm Allah mhm. bagi tu. Mata, apa, touch, Mhm. taste, hearing kan. Apa lagi satu? Hidung, menghidung. Smell. Smell. Okay, smell, betul. Okay. So, these senses yang kita bila through sensory play ni, it Mhm. sharpens lagi the senses untuk anak ni. Mhm. Impact dia macam ni, kita Mhm. okey je kecil tak main, Ya sebenarnya ya. kita main Ya, kan. betul betul. Tadilah pegang rumput, main Mhm tanah and mhm. everything. So, itu lebih dekat dengan nature anak tu. Mhm. So, bila kita beri anak that, play and sensory tu, you must remember children, macam dia punya peringkat-peringkat ni apa yang mereka perlukan. So, macam umur yang awal ni, Mhm. dia memanglah bukanlah kita nak mengajar dia pegang buku, Ya, pegang pensel, betul. menulis sebab dia punya brain tak boleh absorb. Mhm. That is not their brain is not made for that Mhm. yet. Mhm. Tetapi preparation yang kita buat, sensory tu is food to the brain kan. Apa Mhm. yang kita bila dia pegang, information tu masuk dalam otak dia. Mhm. Tidakkah itu akan memberi stimulation yang bagus Ya, kepada otak? betul. Wah, dia belajar hari ni dia pegang kasar rumput ni. Oh, kasar, lembut, basah. Mhm. Semalam aku pegang rumput ni tak basah. Mhm mhm. Hujan, bila hujan macam ni rasa dia lembab. Bila kering macam ni. Ini keras, ini lembut, Itu ini dah sejuk, improve ini dia punya panas. logical thinking kan? Yes, all Mhm. of this will help the growth of their brain. Mhm mhm. Apa beza kalau dia tengok betul-betul kuda depan mata dengan dia tengok gambar dalam iPad? Ya. Itu just a picture. Mhm. They don't see it kan, dia just a picture and it's not real. Mhm. It's not really in front of them. Tapi kalau mereka lihat depan, pokok tu dia pegang, rumput tu dia boleh pegang, itu adalah proses pembelajaran yang sangat pesat. So bila anak-anak ni sedang, bermain, mereka sedang pesat melakukan kerja mereka, Mhm. their work. So Mhm. that's why we do not disturb anak yang sedang khusyuk tengah macam bermain yang tadilah katalah Mhm. dia kadang dia orang nak pegang daun lama, Ya. dia nak jalan lambat sebab Mhm. apa? Dia tengah belajar persekitaran. Ya. And diorang punya brain ni they absorb macam ambil gambar, cik cik. Maknanya dia Semua semua. tersimpan. Kita dah tua ni sebab kita dah ada logic rational, kita dah tak nampak macam tu dah, but diorang tengah absorb everything. So, dedahkan anak kepada banyak nature Mhm. sebab memang kita banyak terperangkap di rumah, especially ibu Ya. dan ayah yang kerja, ibu isteri rumah yang sibuk di Lagi-lagi rumah. kalau sebelum ni kita PKP kan? Yes, beza kan? Abang Ha. rasa dengan generasi anak yang PKP ni, Ya. mula-mula nak keluar rumah dia orang takut. They Ya. become very Mhm. anxious and anak saya pun yang, kecil tu masa mula keluar start naik kereta dia baru setahun lebih, dia tengok jalan macam wow sebab dia pun macam pelik. Saya ingat lagi dia macam tengok sekeliling sebab dia kalau tak duduk rumah je kan. Ya. So, dia tengok jalan, dia tengok kereta, dia tengok langit, baru mungkin it's all information yang Mhm. masuk dalam dia punya brain tu. So, tak rugi ibu dan ayah yang fokus kepada perkembangan anak ni dari segi stimulation dia, Mhm. dia punya pembelajaran dan bila kita sebut belajar, kena Bukan. buang daripada pemikiran Ya. kita ni buku dan pensel, Ya. buku dan pen. It's beyond that. Betul. Jadi kadang-kadang mereka main, bukannya main saja contoh tumpahkan air ke, Mhm, mereka belajar daripada mhm, situ kan. Belajar air tumpah ke, mhm. lap balik air ke, itu Ya, semua mereka belajar. Jadi bukan kalau macam contoh parents kata, "Oh saya tak ada early childhood education lah, macam mhm, mana saya nak ajar anak saya untuk mhm, prepare pergi sekolah apa semua." mhm. Bukannya kena ajar A, B, C, Ya, 1, 2, 3, itu perkara-perkara yang tak apa, itu bagi kat sekolah. Tak apa, itu ya, hantar dekat sekolah. Yang yes. preparation yang penting ni adalah yang nature, yang apa yang Hmm, boleh buat dekat rumah. ya, Sekecil-kecil aktiviti kan. ya, Ha, lepas tu, untuk social pula kan, mhm. untuk social mereka kan, anak-anak PKP dia jumpa dengan parents je. Ya, ya, dengan Dia adik-beradik kalau dengan ada kan, adik-beradik kan. Jadi bila jumpa dengan orang luar mesti dia macam takut, takut. ya, Jadi kita kalau yang tak boleh nak keluar tu mungkin boleh bercerita kan mhm, dengan anak-anak untuk preparekan dia ya, pergi sekolah. yes, 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 Tapi kadang-kadang parents dia macam, perlu ke cerita? Macam contoh kan, anak saya umur 3 tahun dia nak mhm, pergi sekolah dan kita bagi tahu, "Okey adik, esok nak pergi sekolah, ada mhm, cikgu, ada yes, kawan-kawan, ada kelas," yes, kan? Uh, Kadang-kadang ada parents yang rasa macam, tak payah bagi tahulah, nanti mhm, hantar je lah dekat sekolah mhm, kan? mhm. Perlu ke kita cerita dulu? Yes, yes, you bantu mereka to manage the expectation kan, jadi dia tak Mhm. terkejut. Bila kita ada sense of respect Mhm. for children, Mhm. we kita akan buat benda-benda macam ni. Mhm. Sebab kita hormat anak ni,
bila kita sebut respect jangan pula kata, "Oh ni lah zaman, akhir zaman ni anak bertuankan apa, mak Mak bertuankan anak." Bukan. Respect manusia lain. mm, Anak tu insan juga kan. mm, So, kita respect that they have feelings. mm, Anak ni ada perasaan dia. mm. Anak ni ada rasa takut. Anak dia ada rasa risau. So, kalau kita tiba-tiba orang letak kat tempat yang macam crowded, kita tak kenal sesiapa, Ya. macam mana kita rasa, Heeh. kan? Tapi kalau orang dah explain kat kita, Mm, yang orang keliling kau ni, ni sekian 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 dan you know you dah manage your mm, expectation. So betul. So untuk anak ni kita dah terangkan nanti ada cikgu, ada mm. kawan, ni cikgu buat apa. So kita hormat mereka dan insya-Allah dia lebih dah prepared kan. Tapi kadang-kadang benda macam tu kita rasa macam kecil. Kita rasa macam kecil. Saya sendiri sebagai teacher Mhm, memang kita akan bagi tahu dekat parents. mhm, Kita akan buat note, memo, bagi tahu mhm, dekat parents yang parents boleh bagi tahu dulu expectation mhm, anak macam mana esok nak pergi mhm, sekolah apa semua. mhm, Tapi parents tu dia anggap macam ringan. Tak payahlah esok dia nampak sekolah, dia pergi je lah sekolah. mhm, Itu yang buat diorang memberontak kan. Diorang kan tak tahu mhm, tempat tu macam mana lagi kan. mhm. Macam kita, kalau kita kata nak pergi dinner, mesti kita Mhm. nak tahu tema dia apa, pukul berapa, Ya, dan detik dia apa betul. kan. Macam tu. Mhm. Lagi kalau macam untuk kognitif, yang macam doktor kata tadi bukan buku je kan. Bukan Mhm. buku dengan pensel je. Tapi perkara macam tu pun perlu. Ya. Sebagai balance kan. Nanti Mhm. kan kalau ada perception parents yang, "Oh anak saya umur 3 hingga 6 tahun ni saya memang tak nak dia hantar dia untuk belajar-belajar pun. Mhm. Main je. Apa bagi dia Mhm main je, mhm fitrah, mhm. main je." Kalau ada juga parents yang 3 hingga 6 tahun, tak Mhm. boleh ni yang betul-betul yang akademik punya Mhm parents ni mhm. kena pandai baca, kena Mhm. pandai buat kira-kira kan. Mhm. Ah, macam mana tu? Perlu ke macam diorang main aja? Ataupun ke yang okey tak kalau macam parents yang akademik aja, macam tu. Macam mana tu Okey. doktor? Mhm. Yalah kita kena tahu peringkat umur anak Mhm dan mhm. juga sangat penting untuk kita faham perkembangan anak. Mhm. Kadang kita duk terfokus sangat akademik Mhm. dan kita terlupa yang rupanya otak dia tidak diprogram untuk tu lagi, Mhm kan? mhm So macam tadilah anak umur 6 tahun ke bawah ni mhm. memang, tabiat dia suka bermain. Bermain, ya. Dan dia belajar melalui bermain. Ya. Bila dia bermain, dia ada konsep, pertuturan kan, Mhm. dia akan practice dia punya speech, dia akan belajar problem Mhm. solving, dia akan Betul. belajar teamwork, Mhm. dia akan belajar mengasah skill-skill tadi itulah. Mhm. Kalau dia main berlari semua tu, gross motor. Mhm. Mungkin kalau dia main benda-benda guli ke apa Mhm. benda semua ni dia punya tangan. Dan you know dia punya sense of mata, penglihatan dan sebagainya. So maknanya bila yang kita terlalu akademik, Ya. kita seolah-olah macam, foundation tak kuat lagi, Ya. kita dah nak bina rumah. Mhm. So persiapan yang berlaku tu bila kita Mhm. bermain dengan anak ni, apa yang mereka perlukan tu dia akan membina foundation yang kuat Mhm. insya-Allah nak akademik nanti dia punya asas sudah kuat. Mhm. Asas tadilah confidence, Mhm. skill tangan dia, skill dan Mhm. sebagainya insya-Allah. Tapi saya pun bukan bidang pendidikan Betul jadi, betul. very grossly lah apa yang Mhm. pemahaman saya dan Mhm. apa yang saya punya pengalaman. Um, Parents remember that kalau kita nak buat keputusan apa-apa untuk anak, check, belajar dulu, adakah ini selari dengan perkembangan anak saya? Ya. Okey. Kadang-kadang kan kita tak sedar apa dan satu lagi Mhm. Sophie, Mhm. tindakan anak itu sebenarnya sentiasa selari dengan umur dia. Mmm. Kita yang tak reti nak manage expectation kita. Mhm. Mhm. Contoh anak tu tantrum, orang kata Mhm. tantrum. Mhm. Tapi mestilah umur 2 3 tahun, macam mana lagi dia nak express anger dia? Ya. Menjerit, menangis and our duty is not to, "Eh, apa ni?" Mhm. Nak marah anak tu Ya. macam dia tu faham, but what do we do? So, again, Mama Tia always focus on empowering parents, educate yourself first. Itulah kan, dia kena balance lah. Mhm. Memanglah kalau hantar sekolah, nak pandai. Tapi nak pandai dekat yang mana punya, subjek tu terpulang kepada parents dan juga tengok perkembangan anak, kan. Ya. Ada juga, kita punya students, contoh kan, students kita yang pandai, dia sangat sangat fizikal dia sangat baik, tapi bila kita, mengaji ke apa ke, dia Mhm. agak slow sikit. Mhm. Itu kita boleh, gilap. Mhm. Macam contoh kalau untuk sukan, kita Mhm. boleh bagi dekat dia. Mhm. Kalau ada juga kadang-kadang yang biasanya lah yang kita Mhm. ni kan, kalau budak tu pandai bahasa Melayu, matematik dia kurang sikit. Kalau
budak Mhm. tu pandai matematik, Mhm. bahasa ni dia kurang sikit. Mhm. Jadi parents boleh tengok kat mana goal dia. Nak Mhm. anak pandai apa, nak boleh apa Mhm. kan. Mhm. Jadi kalau untuk, biasanya untuk, anak ni yelah macam tadi motor halus, motor kasar, Mhm. penglihatan, sense, pendengaran, Mhm. pertuturan. Mhm. Yang bercakap ni kan, Mhm. satu lagi yang pertuturan yang bahasa ni, saya tak tahulah sekarang ni, anak-anak banyak bercakap pelat. Mhm. Ya? Heeh, okey. Ha, ha, ha. Mhm. Mung saya tak tahulah memang mungkin sebab mungkin PKP ke apa ke tak tahulah yang Mhm. ada sekarang ni, yang kita terima sekarang ni, Mhm. banyak juga yang bercakap pelat. Mhm. Ataupun mungkin parents yang bercakap pelat juga. Mhm. Kadang-kadang parents yang macam dia macam apa orang panggil, cakap apa yang dia Baby cakap talk. baby talk tu. Mhm. Sesuai ke sampai besar ke daripada kecil memang kita kena baby talk dengan dia? No, actually kalau kita respect anak tadi Mhm, kan, mhm, kita respect, kita akan sepatutnya bercakap dengan mereka secara betul. mhm. You respect the person in front of you, so you speak properly. So even baby yang kecil, kita cakap betul. Maknanya macam tapi tak adalah macam, "Oh mama hari ni nak pergi," bukanlah Ya, gitu. ya. But you talk long, intonation with the proper sentence, you are providing for the children an environment with rich language dia panggil. Mhm. So kita menyediakan, mengayakan bahasa kita ni untuk anak. So bila anak, dia belajar bercakap macam mana? Adakah kita mengajar mereka bercakap? Tidak. Belajar anak bercakap ni, dia tengok mulut kita Ya. daripada dia baby. That's why baby, perasan tak bila umur 5 berapa bulan kan dia macam nak, dia nak cuba make sounds, Mhm, dia mhm. akan tengok mulut kita bila kita bercakap. Why? Because they are picking up, they're learning. So, kalau kita bercakap dengan dia, yeah, yeah, baby punya language, pelat-pelat, that's what they learn. Lepas tu satu lagi, kesan tengok banyak sangat gadget. Kan? So, kita rasa macam kita sedang mengajar dia bahasa Inggeris ke, bahasa lain bercakap. Tapi they are not really learning the process of, speaking tu, yang secara normal yang manusia ni. Kita belajar melalui tengok orang bercakap, masa kecil lah kita tak ingat semua benda ni. Tapi proses itu yang berlaku. Ya. Sebab tu tadi, baby yang baru lahir, yang sama satu dunia, sama je, newborn, bila umur 6 7 tahun, berbeza pertuturan mereka mengikut persekitaran dia, Ya. mengikut keluarga dia. Mhm. Orang KL dengan orang Terengganu, budak umur 6 tahun ke 7 tahun akan berbeza dia orang KL tu dengan orang orang Terengganu, betul tak? Mhm. Ataupun kita muka Melayu, Ah, duduk kat UK, ya, tak boleh cakap Melayu. ya. Why? Because they absorb the language around them. Mhm, mhm. So, if your children cakap pelat, cuba check. Kita cakap pelat tak dengan dia? Mhm. Kita bercakap tak dengan dia? Ah, Selek-selek bulan kita ni tak to our kids. mhm, We talk to other people and our kids dengar. Tapi we are not talking with them. That could be a factor juga. mhm, Lepas tu adakah anak aku ni terlalu banyak tengok gadget dan sebagainya. Banyak faktor mhm, dan bila kita dah rule out benda ni bukan, oh mungkin anak aku memang ada physical punya, organic punya problem, mungkin mhm, speech dia ke sebagainya. Itu mhm, carilah, mhm, speech therapist dan mhm, sebagainya. So, when you look at children, jangan label macam parents kan, "Oh, dia ni memang pelat, dia ni mhm, tak pandai maths, dia pandai mhm, apa?" That is a victim punya mindset. mhm, You terus label anak tu, you dah masukkan dalam satu kotak dan prison yang seolah-olah kita pula yang menentukan. And whatever you say to the kids, dia dengar tau. mhm, And they will have this belief that, "Aku pelat," or I'm, this is me. But when you see that as something like, oh, what is the reason behind this? mhm, Apa yang aku boleh control dan take the next step to help this child tanpa bagi tahu apa yang kita rasa masalah dengan dia. kita perbetulkanlah kan. Yes, Kita improve dalam perbetul keadaan yang berhikmah. jadi kalau untuk, apa, parents yang rasa anak dia dah ready Mhm. untuk pergi sekolah, boleh check balik, beberapa steps yang kita bincangkan Ya. tadi kan. Jadi kalau dah okey, boleh hantar anak. Tapi ada juga yang daripada baby dah dia memang dekat, sekolah. Mhm. Daripada baby dah dia memang dekat taska. Mungkin itu dia punya dah lengkap lah kiranya. Kalau Mhm. daripada baby dia dekat taska, mesti taskanya dah buat aktiviti kan, Mhm. aktiviti bunyi apa semua. Jadi dah memang lengkap. Dia nak pergi sekolah tu pun dengan senang hati. Mhm. Jadi kalau yang memang daripada rumah ni, Mhm. inilah perkara-perkara yang dia kena lengkapkan sebelum pergi sekolah. Mhm. Okey?
Jadi, ada banyak lagi sebenarnya kita nak sembang dengan doktor, tapi masa mencemburui kita. Sentiasa Ah. masanya manusia sentiasa cemburu dengan manusia. Jadi kita kena stop dekat sini dulu, tapi jangan risau, kita akan ada banyak lagi episod yang akan menanti kita pada masa depan. Cuma nanti kita nak minta stay tune dekat kita punya CIC Podcast, dekat YouTube channel CIC Where Leaders Are Born untuk tahu perkembangan-perkembangan menarik tentang parenting dan kanak-kanak. Jumpa kita lagi di CIC Podcast. Assalamualaikum.